Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar-sinar, dan dialah Allah yang menjadikan bulan itu bercahaya. Qaddarahu manazila li ta'lamu 'adad as-sinin, bagi menentukan agar kamu mengetahui akan bilangan tahun, bilangan bulan, bilangan tahun, wal hisab, dan kira bicara kamu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq, dan tidaklah Allah Ta'ala menjadikan yang demikian itu melainkan penuh dengan kebenaran. Demikian itulah Allah Ta'ala memperincikan kepada kamu bagi orang-orang yang mahu berfikir. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi, yang dihormati lagi dikasihi tetamu kita pada malam ini, Fadil Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani, yang tidak asing lagi bagi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan imam, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, saya biasa sebut dengan Masjid At-Taqwa, walaupun nama barunya dipanggil Masjid Selayang Baru, tapi rasa tak salah kot untuk saya sebut Masjid At-Taqwa Selayang Baru. Begitu. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilupakan kepada yang berhormat Tuan Zaidi, ahli Dewan Undangan Negeri Templer, yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, ahli-ahli majlis, ketua-ketua kampung, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurulillah, syukur sebanyak-banyaknya kita kepada Allah, kita dapat bertemu dan berkumpul pada malam yang mulia ini. Bagi kalender Islam, kita sudah melepasi pertengahan daripada bulan Muharram yang mulia. Tapi bagi kalender Cina, malam ni adalah malam paling mulia lah bagi orang-orang Cina. Saya sepatutnya malam ni ada majlis besar-besaran di Pulau Ketam.
kita ada pesta Tanglong dan kita ada edaran kuih bulan. Orang Cina pun dia suka makan kuih bulan. Orang Cina pun suka pada bulan. Dan orang Cina ni tuan-tuan sekalian, sejarah dia percaya sampai tahap ada satu cerita orang, satu gadis, satu puteri yang tidak mendapati puteranya, lalu dia membawa diri terbang sampai naik ke bulan. Orang Cina mencerita bulan je tuan-tuan. Saya pun nyanyi lagu Bulan Mewakili Hatiku. Kan, tengoklah dalam masa kita nyanyilah dalam masjid ni, apa sesuai menyanyi kan. Tapi nak sebutnya tuan-tuan sekalian, itu kepercayaan mereka. Jadi pada zaman Mongol dulu, orang Cina ni cara untuk dia nak menghantar sesuatu perutusan, dia akan tulis surat, dia akan letak surat itu dalam kuih bulan, lalu dihantarnya. Satu perayaan dipanggil Mid-Autumn Festival ataupun perayaan musim luruh, pertengahan musim luruh. Ini kepercayaan mereka. Tapi hari ini kita buat sedikit keraian untuk mereka. Bahkan hari ini orang Islam, orang bukan Islam, orang Islam pun sudah pandai buat kuih bulan yang sedap. Waktu saya nak bagi beberapa tahun yang lalu pada satu orang Cina, saya bagi kat dia, saya kata, "Cingce." Saya kata, "Tolong makanlah." Dia kata, "Wah, puyau." Dia kata, "Saya tak mau." Saya kata kat dia, "Wei shima? Kenapa awak tidak mau?" Dia kata, "Wah, puyau. Saya tak mau." Saya kata, "Wei shima? Kenapa?" Dia kata, "Wah, pucita." Dia pun tak tahu pasal apa dia tak mau. Saya tekan lagi, saya kata, "Mesti ada benda." Saya kata, "Wei shima? Kenapa? Mesti ada benda, mesti ada hujah, kenapa you tak makan?" Dia kata, "Wah, pucita, nak ke limian, nak ke yueping tu limian." Dalam kuih bulan itu dia kata ada nak ke iketong si heise tu, satu benda yang macam hitam-hitam lah, tak tahu, dia pun tak tahu. Dia kata, "Wah, pusing wan, saya tak suka." Saya kata, "Cakap you ping wan, mama cua. Ni benda lah kuih bulan ni mau aku buat." Dia kata, "Sure. Betul ke? Betul lah." Dia pun bagi. Saya kata, "Makanlah, ni aku bagikan." Dia makan-makan, dia kata, "Hauce, delicious. Sangat lazat," dia kata. Dia kata, "Boleh satu lagi?" Saya kata, "Tia ke Yocian. Yang kedua kena bayar duit lah. Mana boleh free, mati nak bagi tuan-tuan sebiji RM5. Kan? Kalau 100 biji lah RM500 lah." Jadi saya bergurau dengan dia lah. Tapi saya hadiah juga lah kat dia. Tak apalah tuan-tuan, itu cerita dia. Tapi malam ni saya batalkan saya punya program acara di Pesta Tanglong di Kuih Bulan di Pulau Ketam. Sepatut saya overnight di sana, besok pagi baru saya balik. Tapi insyaAllah oleh kerana kita nak bersama-sama dalam majlis yang penuh barakah ini, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tentang bulan-bulan Islam ini, sudah pastilah hari ini kita nak bicara dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki. Nak bicara tentang soal hijrah, di manakah kita. Kan, kita duduk kat mana hari ini? Dah masuk dah tahun baru hijrah. Dah berapa belah Muharram dah hari ini. Di mana kedudukan kita? Sama ke kita dengan 1438 yang lalu? Hari ini dah masuk 1439. Kan? Yang bulan-bulan biasa ini, bulan-bulan Islam ini tidak sama sebagaimana bulan-bulan haram. Tidak sama. Bulan Islam ini ada barakahnya. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan. Bulan pada perkiraan Allah ni ada 12. Bukan April, bukan Mei, bukan Februari, bukan Oktober, bukan. Itu semua tak ada benda tu. Februari ada Valentine Day, April ada April Fool, Oktober ada Oktoberfest untuk kendaraan harap dan sebagainya. Kan? Ni semua tak ada keberkatan. Tapi dalam bulan-bulan Islam, subhanallah, Allah sebut minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan. Yang 3-nya berderet-deret. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 je duduk tengah-tengah namanya Rajab.
Di bulan ini pun tahniah kepada yang telah berpuasa. Afdal Ramadan, sebaik puasa selepas Ramadan ialah puasa di bulan Muharram. Yukaffiru sanata allati qabl. Allah Nabi kata apa? Diampunkan dosa setahun kemudian. Allah bagi peluang. Kebaikan-kebaikan yang berada dalam bulan Muharram, siapa yang buat baik maka Allah lipat kali gandakan balas-balasan kebaikan itu kepada mereka. Jadi sebab itu dalam ayat yang saya bacakan tadi, wallazi, Allah kata dialah Allah. Allah perkenalkan diri dia. Allah suruh kita ni abdikan diri pada Allah. Allah suruh kita ni sembah dia kerana apa? Dialah Allah. Allah cerita huwallazi. Dialah Allah yang menciptakan matahari itu bersinar-sinar. Yang hari ini kita boleh dapat manfaat daripada sinaran, pancaran cahaya matahari yang luar biasa. Dalam ensiklopedia Britannica tahun 1981 begitulah, pernah dibuat satu kajian cahaya matahari ini punya panas yang hari ini Allah Ta'ala jaga menggunakan cahaya matahari ini. Allah jaga tak pernah berlaku kelewatan matahari naik, tak pernah berlaku tergelincir bulan jatuh sampai ke bawah ni, tak pernah berlaku dalam sejarah. Kan? Matahari sampai masa dia matahari itu keluar, sampai masa dia bulan ni keluar, matahari pun terbenam, naiklah bulan. Begitulah rutinnya. Berapa ratus ribu tahun dah dunia ini usianya, begitulah seadanya. Tidak pernah berlaku kegelinciran, tidak pernah berlaku keterlewatan dalam operasi nak memastikan bahawa perjalanan di ta'lamu adad sini. Sampai hari ini Allah jaga semua tu sampai kita boleh tahu dengan elok. Hari ini tahun sekian-sekian. Kan? Sampai Sayyidina Umar pun rasa kan duk fikir apa ni, duk mai 2 Muharram, 3 Safar, 4 Rabiul Awal, tapi tak ada tahun. Dibincang panjang lebar yang sebagaimana tuan-tuan dah sedia maklum. Kan? Maka diputuskan ambil satu benchmark, satu mercu tanda yang sangat besar, iaitu namanya peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan tahun perkiraan bagi umat Islam itu sendiri. Jadi cahaya matahari ini, kata kajian dalam Britannica ensiklopedia ini, disebut bahawa kepanasan cahaya matahari yang boleh memancarkan seantero dunia. Satu matahari itu saja. Kan? Dia boleh pancar satu dunia di mana saja pun, satu matahari itu saja. Subhanallah. Kepanasan dia mencecah 16 juta darjah Celsius. Boleh buka dalam kitab Ma'allah fis Sama' karangan Dr. Ahmad Laki, disebutkan tentang cerita-cerita yang sedemikian rupa. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan itu apa? Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah Ta'ala tak buat benda tu sia-sia, tak buat saja-saja untuk nak bagi seronok-seronok saja, tidak. Tapi Allah Ta'ala buat semua tu ada kebenaran dia, ada hak dia, ada hikmah dia, ada kebaikan dia untuk kita nikmati bersama. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itu sebagai mukadimah lah. Malam ni kami dua, kan, kami berdua saja. Jadi forum, tak jadi forum, dah jadi talk show. Kan, tuan-tuan kita tanya, kita bagi soalan kat Ustaz Ahmad Dasuki, lepas tu tuan-tuan tanya pula lepas tu. Saya tanya, tuan-tuan tanya, tuan-tuan tanya, saya tanya. Jadi boleh Ustaz? Baik, jadi apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jadi alhamdulillah, Fadil Ustaz Ahmad Dasuki adalah malam ini adalah program anjuran bersama masjid saya yang baru dengan kerjasama NGO, satu NGO dakwah yang kita tu beri lama dah, tapi kita rebrand sikit daripada Tautan Rahmat dulu. Jadi kita rebrandkan dia, kita upgradekan dia jadi Rahmat Malaysia, yang mana kita datangkan bersama penasihat kita pada malam ini, iaitu Fadil Ustaz Ahmad Dasuki dan juga Fadil Ustaz Berhormat Ustaz Nik Muhammad Abduh Nik Abdul Aziz, yang menjadi penasihat kepada program-program ataupun kepada NGO dakwah yang kita nak bincang khusus tentang hijrah ni satu hal. Yang kedua, kita nak bincang tentang apa yang kaitan dengan cerita-cerita dakwah yang berlaku dalam sepanjang sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri.
Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, juga dianjurkan bersama juga oleh NGO satu lagi namanya Rahmat Care. Rahmat Care ini NGO kebajikan. Bila sebutkan ni, dia ada kebajikan, kita masuk unsur-unsur dakwah, kita masuk unsur-unsur pendidikan dan sebagainya. Dua-dua tu tuan-tuan sekalian, saya lah presidennya. Jadi nampak lagu mana kan? Lepas suruh kita buat dua, jadi kita jadi dua-dua presiden. Kan? Dua-dua ni rahmat, dua-dua belakang. Kan? Jadi seronoklah sebab Islam ni dia rahmat untuk semua. Sifat Islam tu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan? Jadi Islam ni dia rahmat tu untuk semua. Jadi silakan Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi bersama ramai peminat Ustaz malam ni. Kan? Nanti-nanti dan menunggu insya-Allah. Mungkin Ustaz nak kait Ustaz dengan cerita yang soal hijrah, di manakah kita ni Ustaz ni, dalam cerita dalam kita dah masuki, dah berada pun dalam bulan hijrah kan. Jadi di mana kita sebenarnya, untuk kita pastikan bahawa setiap tahun yang bertukar ini, bertambah umur kita, usia kita ini akan menjadikan kita semakin hari semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Ustaz Muhammad Ibrahim. Yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Dan orang-orang yang telah dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri, lalu di saat mana dia masuk saja dalam kubur, malaikat tanya pada dia, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati dalam keadaan sedemikian rupa? Lalu dijawab, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Wahai malaikat, kami manusia yang lemah waktu mana kami hidup di atas dunia dahulu. Lalu malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah Allah telah jadikan bumi itu luas pada diri kamu? Susah sangat ke kamu nak berhijrah waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Faulaika ma'wahum jahannam. Maka bagi mereka ini disediakan neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah kepada orang yang sedemikian rupa. Surah An-Nisa ayat yang ke-97. Yang dihormati termasuk YB Zaidi, Esko Kerajaan Negeri, dan juga selaku adun kawasan Templar ini, kemudian ahli-ahli majlis, ketua-ketua kampung, dan juga Ustaz Nik Muhammad Abdul turut serta pada malam ini, dan pimpinan-pimpinan muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk panjangnya usia kita dan peluang untuk kita membetulkan jalan hidup kita. Satu perkara yang kita kena faham, bila kita sebut tentang mengenai hijrah ini, kita sentiasa tanya tentang mengenai di mana kita, di mana keadaan sebenarnya kita. Ramai di kalangan kitanya nampak bahawa kita masih lagi di dunia, katanya mereka tersebut. Tapi betul lah, di dunia ini ramai di kalangan kita, waktu mana kita sebut di mana kita ini, ramai di kalangan kita hidup dalam keadaan yang dihanyutkan dengan dunia yang sementara ini. Kita masih lagi dalam suasana masyarakat kita yang dalam keadaan yang masih lagi dalam keadaan terbuai-buai perjalanan hidup mereka, tak tahu arah dan tuju dalam perjalanan hidup ini. Yang lebih dahsyat lagi, kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, ramai di kalangan kita ni terperangkap dengan dunia yang sementara ini. Ada di kalangan kita masih lagi kita rasa bahawa dunia ini merupakan tujuan dan matlamat hidup.
Ada juga yang di kalangan kita, kalau kita baca dalam Al-Quran lagi, mereka hidup dengan keadaan hanyut dengan harta benda. Di kalangan kita ni keadaan yang sedang berlaku, sibuk dengan harta benda. Kemudian ada juga di kalangan kita yang hidup dengan sibuk dengan anak pinak mereka. Yang ni keadaan-keadaan yang sedang berlaku di kalangan kita pada hari ini. Lalu Islam diajar bahawa hidup kita ini kita kena fokus. Hidup ini jangan kita jadi bagaikan mereka ini, jangan. Tetapi kita diajar supaya hidup kena tahu tujuan sebenarnya kita hidup ini ke mana. Ke mana dalam patutnya kita dapat. Jangan kitanya bila kita masuk dalam kubur kita timbul penyesalan dalam hidup kita. Timbul penyesalan. Kenapa menyesal ini? Jawabnya kerana kitanya tidak ada fokus tujuan hidup ini untuk apa. Ramai di kalangan kita, kalau para sekalian perhati, bila masuk saja dalam kubur timbul penyesalan. Tak payah masuk dalam kubur. Kalau kita perhati, orang kita belum lagi masuk kubur, tengok saja malaikat maut nak cabut nyawa dia, dia menyesal terus. Kebanyakan di kalangan kita ni, kalau kita boleh rakam saat-saat mana orang yang dekat nak meninggal dunia, benda apa yang dia akan sebut? Dia akan sebut laula akhartani ila ajalin qarib. Di antara benda yang dia sentiasa sebut, disebut dalam Quran. Dia bagi tahu pada malaikat, kalau kita boleh dapatkan rakaman ini, semua orang dekat nak meninggal dunia, dia akan sebut, wahai Tuhanku, boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Biar sekejap je, nak suruh bagi peluang untuk nak hidup. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Nak bersedekah di jalan Allah dan nak menjadi hamba Allah yang saleh. Tak berhenti begitu. Tak berhenti. Dan bahkan kalau kita baca lagi dalam Quran, banyakkan di kalangan kita bila disebut kali yang tamu, dia nak suruh tangguh lagi. Tak berhenti minta lagi tangguh ni. Bila masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, kebanyakan di kalangan kita ni, bila tengok saja suasana kubur, tengok suasana saat dia bersendirian seorang dalam kubur, kebanyakan mulut kita ni akan sebut, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku balik ke dunia ya Allah. Nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarak. Aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu ya Allah. Allah sebut tu, kalla, sekali-kali tak mungkin berlaku. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut kamu je yang sembang, mulut kamu je yang sebut, yang kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, di saat mana kamu akan lalui nanti, ialah saat barzakh, sampailah kamu dibangkitkan balik untuk menghadap depan Allah. Kali kedua menyesal. Kali yang ketiga menyesal bila dalam keadaan yang kali yang ketiga menyesal bila bangun di padang mahsyar. Allah cerita tu tiap-tiap pagi Jumaat kita dengar. Allah cerita walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin. Bila tengok saja, tengok dengan mata kepala sana di padang mahsyar, masing-masing sebut rabbana absarna, wahai Tuhan kami nampak dah. Wa sami'na, kami dengar dah jerit bekik manusia dalam neraka. Farji'na, tolong balik semula kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan inna muqinun, kami nak buat balik amal salih, kami dah mula yakin ya Allah. Ini keadaan yang berlaku. Tak berhenti begitu. Kalau kita baca lagi dalam Al-Quran, Allah cerita bila kali yang keempat kita menyesal bila dicampak dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Bila campak dalam neraka ni, kebanyakan di kalangan kita timbul penyesalan. Iza ulqu fiha, Allah cerita waktu mana dicampak dalam neraka, sami'u laha, kamu boleh dengar neraka dia bertompek meraung neraka. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, hampir-hampir pecah, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir pecah neraka. Kullama ulqiya fiha, waktu mana dicampak tu, faujun sa'alahum, datang soalan, ditanya khazanatuha, yang penjaga neraka tanya, alam ya'tikum nadhir, atas dunia dahulu tak ada ke orang buat tazkirah, tak ada ke orang buat camah, tak ada ke ni. Mula ditanya qalu bala, lalu masing-masing jawab, ya dahulu memang
ada orang buat camah, ada pakai zabna, tapi kami tak percaya. Ini disebut start daripada nak jatuh dalam neraka tu, nak jatuh sampai ke dasar tu, semua timbul penyesalan. Minta, ya Allah tolong keluar balik, ya Allah. Keluar daripada neraka ni, minta lagi. Tak berhenti sakat tu. Bila sampai ke dasar neraka, menyesal kali yang kelima. Menyesal kali yang kelima. Bila sampai dalam neraka tu, dah masuk yauma taqallabu wujuhuhum finnar. Hari yang masing-masing dibolak-balikkan dalam neraka ni, muka dihumban ke dalam neraka ni, masing-masingnya yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Allah rakam kata-kata di neraka ni, sebut mulut mereka kata, Allah untungnya kalau aku hidup balik atas dunia, aku taat balik pada Allah dan juga aku taat pada Rasul. Lalu mulut mereka kata apa dia? Rabbana, wahai Tuhan kami, kamu tahu tak kenapa kami masuk dalam neraka ni? Rabbana inna ata'na sadatana. Wahai Tuhan kami masuk dalam neraka ni punca kami ikut pemimpin-pemimpin kami lah ya Allah. Ata'na sadatana wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar di kalangan kami. Fa'adalluna sabila. Sayangnya mereka ni menyesatkan kami daripada jalan kami ya Allah. Yang ni yang saya maksudkan awal-awal tadi. Alhamdulillah, kita ni tak sampai lagi sampai dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak sampai lagi kematian. Allah bagi peluang pada kita ni, masih lagi kita hidup di atas dunia ini. Bila kita hidup di atas dunia ini, jangan kita jadi macam orang yang sesat tadi. Jangan kita jadi dalam keadaan orang yang sibuk dengan dunia ni. Jangan kita ni sebagaimana mereka yang dilekakan dengan anak pinak mereka itu, jangan. Tetapi kita kena fokus. Hidup ini biar kita jadi fokus. Fokus ni, fokus ke mana? Kita tanya balik. Fokus ke mana dalam hidup kita? Daripada sinilah timbul yang disebut dengan hijrah. Daripada sinilah timbul yang namakan dengan perubahan dalam hidup. Jangan kita berhenti, jangan kita dalam hidup kita ni kata, saya dah cukup dah. Cukup apa? Cukup dah umur saya banyak ni. Habis tu macam mana amalan yang ada? Tak apa, kalau saya tak ada pun orang lain tolong baca doa untuk saya, dia sebut demikian. Jangan kita berhenti demikian, jangan. Hidup kita ni, biar kita ni sentiasa dalam keadaan mengejar dan mengejar. Mengejar dan mengejar. Kenapa kena mengejar? Kena mengejar. Jawabnya kerana proses hidup kita ni sedang bergerak dan bergerak. Hidup kita ni, Allah jadikan hidup kita ni, katakanlah kita kata saya ni hidup sama je Ustaz, statik je. Tak. Sebenarnya hidup kita ni sejak dulu kita kecil, sekarang menjadi kanak-kanak. Lepas pada kanak-kanak menjadi remaja. Lepas remaja kita menjadi dewasa. Lepas pada kita dewasa kita menjadi tua. Lepas pada kita tua kita akan menjadi bangka. Senang cerita ni. Tua bangka dalam istilah kitab disebut demikian. Maknanya kita ni lepas pada kita bangka kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang nyawa dia akan merasai kematian. Bila kita dah tahu dah demikian, perlukah kita hidup dalam keadaan statik? Tak boleh. Mana-mana orang yang hidup dalam keadaan statik, dia tidak akan berjaya. Para hadiskan perhatilah. Mana-mana orang yang hidup dalam keadaan berubah dan berubah, semuanya berjaya. Orang yang, cuba kita tengok bangsa-bangsa yang hebat di atas dunia, hidup dalam keadaan berhijrah. Bila dia hidup berhijrah, dia berjaya. Orang-orang yang hidup dalam keadaan berpindah satu tempat, semuanya mereka mencipta kejayaan. Demikian juga dalam hidup kita. Bila kita hidup ni, jangan kita duduk sama je, jangan. Kita akan tanya, Ustaz, nak berubah ke mana Ustaz? Kita tanya lagi. Habis itu kita nak berubah ke mana? Saya nak jawab, berubahlah untuk mendapatkan syurga. Berubahlah untuk mendapatkan syurga. Dalam hidup kita ni, jangan kita rasa dalam hidup kita ni sama je pada diri kita, jangan. Kalau kita tanya, nak berubah ke mana Ustaz? Nak berubah ke syurga. Macam mana kita nak tahu kita ni ahli syurga ke tidak? Tak payah tanya orang lain. Tanya orang rumah kita je malam ni. Balik ke rumah, kita pergi dengan orang rumah, pegang tangan orang rumah kita ni. Duduk jauh-jauh daripada anak-anak. Pergi tepi-tepi longkang, biar romantik sikit. Tanya satu soalan je pada orang rumah kita. Yang cuba tengok muka abang ni. Abang ni kalau abang meninggal dunia malam ni lah, gamak-gamak abang masuk dalam syurga tu. Tanya je soalan tu. Biar orang rumah mandang atas bawah.
Susah juga bang katanya Umar. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7.30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Quran tak ada lagi bang. Quran tak boleh baca lagi. Saya perhati abang tergagak baca Quran. Fatihah pun tak betul lagi. Fatihah pun ramai mana orang kita tak betul lagi dalam hidup ni. Sampai dia tak sanggup jadi tok imam. Tak sanggup jadi tok imam. Orang kita kan kalau tolak-tolak jadi tok imam, tak nak. Kenapa? Saya tak betul lagi Fatihah Ustaz. Dalam tak betul Fatihah tu pun tak sanggup jadi tok imam. Nak sebutnya, yang sanggup tu sangguplah. Sampai peringkat kalau solat dengan orang rumah tak sanggup dia tok imam. Akhirnya sebut orang rumah jadi mamah dia. Suruh orang rumah jadi tok imam. Nak sebutnya gambaran ramai mana di kalangan kita tak nak berubah dalam hidup. Kalau ditanya lagi, Ustaz, nak berubah ni, nak berubah apa dia dalam hidup? Saya nak sebut oleh tuan-tuan, hijrah kita ni pada 3 perkara yang utama. Kalau tuan-tuan tanya pada saya, Ustaz, kita tak perlulah lagi macam Rasulullah dahulu. Rasulullah sebut, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah lepas pada dibuka kota Mekah. Walakin jihadun wa niyah. Tapi ada jihad dan juga niat ini. Kalau kita nak berubah ni, nak berubah kepada apa dia? Saya nak sebut pada tuan-tuan 3 perkara je. Kalau tuan-tuan nak berubah. Yang pertama, berubahlah dalam hidup daripada longgarnya keyakinan pada Islam kepada yakinnya terhadap Islam. Dalam hidup kita ni yang pertama tolong berubah. Tambah keyakinan terhadap beragama. Yakin terhadap beragama ni ramai di kalangan kita ni longgar. Ramai di kalangan kita ni tak berapa yakin dengan Islam. Tak yakin dengan Islam ni, Allah boleh kata merata di kalangan kita. Tuan-tuan ingat ke Islam ni sembahyang puasa zakat haji begitu saja ke? Kalau nak sembahyang zakat haji sekadar itu saja Islam, Rasulullah tak perlu berhijrah. Rasulullah sembahyang di Mekah lah yang lebih afdal daripada pergi ke Madinah. Kalau nak Islam ni hanya sekadar haji, maka di Mekah lah sesuai untuk buat haji. Kalau Islam ni sekadar puasa, di Mekah lah boleh puasa. Tapi kenapa Rasulullah pergi ke Madinah juga? Jawabnya, kerana yang pertama mesti menambahkan keyakinan terhadap beragama. Kat mana kita tak yakin dengan beragama? Orang kita tak yakin tuan. Dengan agama. Saya buat contoh, kita tak yakin apa ni? Dalam bidang pendidikan, orang kita tak yakin dengan pendidikan Islam. Mana di kalangan kita tolakkan pendidikan Islam? Pendidikan Islam ni ramai di kalangan kita tak yakin pun dengan pendidikan Islam. Orang tanya dia, tak hantar anak menghafal Quran? Dia pun jawab balik, nak suruh anak saya mata bakar? Zaman kita kan sekarang, ramai mana orang kita ni ditanya balik. Kita tanya pada dia, tak hantar anak menghafal Quran? Ajar Quran? Dia jawab balik, dia tanya ada masa depan ke menghafal Quran? Ada masa depan ke hidup dengan Al-Quran yang masa depan? Ada kerja ke yang disediakan dengan menghafal Quran? Habis itu kita tanya balik, habis itu nak hantar anak ke mana? Saya lebih yakin dengan sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Ramai di kalangan kita kan. Padahal yang belajar di sekolah sekular ni tak ada masa depan pun. Tak ada jaminan masa depan pun dalam hidup. Saya minta maaf, bukan saya nak nafikan terus, tidak. Benda yang kita belajar di sekolah sekular, kita tak guna pun bila kita dah habis belajar nanti. Kebanyakan kita habis masa je belajar. Di sekolah mangsaan ini, ramai mana kalangan kita belajar benda yang kita tak kena guna pun bila kita habis nanti. Saya buat contoh, kita belajar sejarah, misal contoh. Saya dahulu belajar sejarah para mesuara. Bila saya habis belajar, saya tak guna pun para mesuara dalam hidup saya. Yang saya guna ialah uping dengan iping je sekarang. Nak sebutnya dalam hidup kita ni, kenapa kita kena habiskan masa benda yang kita tak kena guna untuk kita belajar? Kenapa kita tak habiskan masa kita untuk kita mengguna, kita belajar benda yang kita kena guna? Benda apa yang kita kena guna? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan orang kita ni, kita tak yakin dengan pendidikan Islam. Itu kita tak cerita tentang sosial Islam. Sosial Islam, ramai mana orang kita tak yakin dengan sosial Islam. Bahkan mempertikaikan cara hidup dengan cara hidup Islam. Ramai di kalangan kita tak yakin. Ekonomi Islam, orang kita tak yakin dengan ekonomi Islam. Bila pawai tanya pada dia, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Pakcik nak buat cara Islamik ke cara konvensional?
Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Padahal jelas-jelas dah cari Islam tu betul untung. Tapi nak sebut tak yakin. Satu bila kita sebut, ni contoh. Apatah lagi dalam politik Islam. Orang kita tak percaya dengan politik Islam. Dia tanya balik, ada ke politik dalam Islam? Politik suku dan agama suku kan? Di kalangan kita ni, ramai mana lagi sedang dipasang. Ustaz, jangan sebut-sebut politik-politik. Ustaz, jangan sebut-sebut politik. Maha suci Allah. Allah tak tinggalkan satu benda pun dalam Al-Quran yang Allah tak ajar. Ma farratna fil kitabi min syai'. Allah semua ajar dalam Al-Quran Karim. Apakah orang yang terlibat dengan politik tak ada dosa pahala? Tak ada syurga neraka? Orang yang terlibat dengan politik, dia bebas untuk dia nak buat dosa sebanyak mana yang dia nak lakukan demikian? Tak. Politik ada politik Islam, ada politik Machiavelli, ada politik sekularis, politik liberalis, politik yang ada di kalangan ini. Kalau kita tak jaga, akhirnya orang bukan Islam akan menguasai kita. Kenapa dia? Kerana kita tidak yakin dengan politik Islam. Ini contoh yang mudah. Bila kita kata, Ustaz, bila terganggunya saat itu, kita kata, apa kaitan dengan politik ini, kaitan sosial ini, ekonomi ini, dengan kehidupan kita lepas pada mati? Saya nak sebut tuan-tuan, belum lagi mati, terganggu dah dekat nak meninggal dunia. Saya buat contoh ibadah, terganggu. Kalau kita rosaknya ibadah kita, hubungan kita, terganggu. Bila kita dekat nak meninggal dunia. Bila kita dengan ibu kita buat dosa, susahnya kita nak menghadap depan Allah. Terganggu kan? Bahkan bagaimana keyakinan kita dekat nak meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di kalangan orang yang dekat nak meninggal dunia, syaitan akan datang. Syaitan akan diganggu. Dekat nak meninggal dunia ni, syaitan akan menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia akan sebut, wahai anakku, jangan mati dalam Islam, matilah dalam Yahudi. Ini abah kamu, abah mati dalam Yahudi. Jangan mati dalam Islam, kamu matilah dalam Yahudi. Bila sebut begitu saja, kita cuba juga nak mengucap. Bila kita nak mengucap, kemudian dia datang sebelah kiri kita, menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang panjang. Kita keadaan jamaah, syaitan yang akan pujuk. Dia menyamar menjadi arwah ibu kita, dia goyangkan buah dada dia. Wahai anakku, jangan mati dalam jangan mati dalam Islam. Ini buah dada ini yang menyusulkan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Matilah kamu dalam Kristian, jangan mati dalam Islam, wahai anak. Bila saat itu gangguan akan datang pada diri. Tuan-tuan, di Selayang Baru ni, syaitan Selayang Baru dia tak sebut mati dalam Yahudi tak. Syaitan Selayang Baru ni dia tak sebut matilah dalam Kristian, dia tak. Dia akan sebut apa dia? Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam sekular. Wahai anakku, matilah kamu dalam nasionalis. Matilah kamu dalam pragmatis. Matilah dan matilah kamu di saat mana kamu jangan bersama dengan Islam. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Dia kena yang ni kita tak boleh sampai terganggu dalam hidup. Keyakinan semakin menambah dan semakin menambah. Jangan longgarkan keyakinan kita dengan Islam. Jangan kita ni buang sikit-sikit. Jangan. Bila kita dekat nak meninggal dunia, gangguan tuan-tuan. Tak percaya cuba mati, tak percaya. Nak tengok bagaimana gangguan itu berlaku ke tak berlaku. Nak gambarkan bagaimana jangan kamu zalim pada diri kamu sendiri. Yang ni yang pertama, hijrah yang pertama yang perlu dibuat. Hijrah yang kedua yang perlu dibuat apa dia? Tolong mantapkan lagi ibadah. Yang pertama, kukuhkan keyakinan dengan Islam. Yang kedua, mantapkan ibadah kita pada Allah. Semakin berusia, semakin kita khusyuk dalam ibadah. Tolong jadikan demikian. Dalam hidup kita ni, semakin berusia, semakin berebut sah yang pertama dalam hidup kita. Jangan berebut sah yang belakang, jangan. Tolong datang sah yang pertama. Orang yang umur 60 tahun ke atas, kalian tidak layak lagi berada di sah belakang. Selayaknya kalian berada di sah yang pertama. Kenapa sah yang pertama? Menunjukkan kita sedang bersedia untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita solat semakin tak khusyuk dan semakin tak khusyuk solat kita? Saya buat contoh yang mudah. Solat je dah. Ramai mana di kalangan kita tak khusyuk dalam solat.
Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, cuba tanya sikit. Kita ni semakin lama solat, semakin khusyukkah? Ataupun semakin lama solat, semakin rasa statik je pada diri? Sama je dah. Kenapa kita tak jadi khusyuk dalam solat kita? Kita pelik kan? Boleh bilang dengan jari berapa kali kita solat sampai mengalir mata, menangis teresa-esa solat kita. Saya ingat waktu mana saya belajar dekat Mesir dahulu, semayang di Masjid Amr bin As, semayang dengan Syekh Muhammad Jibril. Bukan semayang dengan Malaikat Jibril, dengan Syekh Muhammad Jibril. Nama Syekh tersebut. Bila kita solat dengan dia malam 27 Ramadan, jemaah ni yang duduk sebelah ni dia baca Sabbi Isma Rabbikal A'la je. Sabbi Isma Rabbikal A'la amma yatasaalun. Makmum ni menggeletar ni, nangis sak-sak. Ana ingat waktu mana sampai Syekh Muhammad Jibril baca illa masya Allah, tumbang tu, tumbang serik. Bangun, lupa balik, bangun. Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar, semayang balik. Nak sebutnya khusyuknya solat. Solat kita tumbang juga, tertidur dah rupa. Kenapa kita tak jadi senikmat itu? Solat kita ni kenapa tak jadi begitu? Ibu-ibu, ayah-ayah, cuba tanya sikit. Kenapa kita baca Quran, kita tak rasa nikmatnya baca Quran? Lagi berusia, lagi nikmat. Pelik kan? Dengar lagu Hindustan nikmat pula dia. Lagi tua, lagi suka dengan lagu-lagu Korea, lagu-lagu Pakistan, lagu-lagu Hindustan dan sebagainya. Kenapa kita tak rasa nikmat dengan Al-Quran tadi? Jawabnya saya nak sebut sikit. Kerana besarnya dunia dalam dada kita, kecilnya akhirat dalam dada kita. Pelik kan? Semakin lama hidup, semakin mencintai dunia. Pelik dalam hidup kita. Padahal mati itu duduk kat depan dah. Kita ni dah kena tinggal dah. Dunia ni kena tinggal dah. Akhirat ni confirm kena pergi. Akhirat confirm kena pergi. Benda yang confirm tu kita tak berusaha pun untuk dapat benda yang confirm. Dalam apa dia? Dalam ibadah kita, kecuaian dalam hidup kita. Baca Quran. Ramai mana di kalangan kita tak boleh baca Quran? Tak boleh baca Quran, tuan-tuan. Suatu saya biasa sebutkan, ibu-ibu dan ayah-ayah, abang-abang dan adik-adik sekalian, kalian kalau kalian tak boleh baca Quran, kalian pastikan umur kalian panjang. Umur kalian panjang. Jangan mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Tuan-tuan, jangan mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas, tuan-tuan. Masuk di dalam kubur, malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran, bro, boleh baca bro? Bro, boleh baca bro? Dia tanya soalan tu je. Tak boleh, ya Allah. Tak boleh, malaikat. Tak boleh dijawab. Tak boleh. Malaikat tanya balik. WhatsApp boleh baca WhatsApp? WhatsApp boleh. Quran je tak boleh, malaikat. Nak jawab apa dia kita dalam kubur ni? Tu baru baca baru. Tak faham lagi, tak tanya lagi. Kamu belajar Quran dengan siapa? Hadis kamu tumpang siapa dalam hidup kamu? Yang kedua ni saya nak sebut, tolong mantapkan ibadah. Kalau kita tanya di mana kita, benar apa kena buat, tolong kemaskan lagi ibadah. Dalam ibadah ni jangan main-main, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat sambil lewa, tak apalah. Kalau mati nanti, tak apa, orang tolong baca Quran untuk saya. Kalau mati nanti, tak apa, kubur saya, kubur engkau dia. Dijawabkan, ramai mana orang kita jawab demikian. Engkau jangan pedulilah dengan saya. Kubur saya, kubur engkau. Kita jawab balik, iyalah, kubur saya, kubur engkau. Masalahnya, bila mati nanti, kubur engkau sebelah kubur saya. Bila mati tengok pendengung kita dalam kubur ni. Tengok Mamat ni pula masuk di sebelah kita ni. Nak gambarkan tentang yang kedua ni, tolong mantapkan ibadah. Yang tiga, tolonglah menyempurnakan akhlak. Tolong sempurnakanlah akhlak kalian. Dan saya, dalam kesempatan umur yang Allah bagi ni, yang ketiga, tolong kita jangan buruk akhlak. Buruk akhlak apa dia? Saya nak sebut sikit. Orang yang berusia, biasanya mulut dia tak boleh nak jaga. Kalau kalian semakin tua, biasanya payah nak jaga mulut. Senang nak caci maki orang. Senang kita nak singgung kata-kata orang. Mulut ni dah tak bertapis lagi dah.
Dengan anak menantu tu senang je bahasa-bahasa yang kasar kita keluar. Kadang-kadang dengan pasangan kita ni, kita senang je nak berkelahi. Lagi tua lagi berkelahi. Memang mak engkau macam tu, memang bapak engkau macam tu. Dia mula nak menyinggung hati. Dengan pasangan. Dengan pasangan. Bila ambil air dengan pasangan je, ambil wuduk. Bila ambil wuduk tu, cuba tengok ayat kita mak dia kan. Kalau berusia, dah ambil wuduk tu, dia suruh terus pergi jauh-jauh. Jangan dekat-dekat. 1 kilometer, 1 kilometer dia sebut. Dia sebut, nanti kan tersentuh nanti. Ibu kita pula jalan-jalan, puk sentuh. Puk sentuh tu, batang wuduk tu. Mata dia merah, tak nampak ke? Buta ke dia sebut. Dia mulut ni keluar. Ada dengan isteri dia je. Kenapa ni ayah? Dia tanya. Kenapa ayah? Dia kata, ni mak engkau ni sentuh batal wuduk ayah. Kita jawab, pergilah ambil wuduk. Pergilah ambil wuduk balik. Apa masalahnya? Engkau tak faham. Dia kata, ayah letih nak ambil wuduk. Macam-macam gaya dia sebut demikian. Dia mula nak marah. Oh, tua-tua ni nak marah kena sentuh. Dulu muda-muda dulu pantang sentuh dia. Pantang sentuh je mula-mula kahwin dahulu. Dah lama dah kahwin ni, dia tak boleh nak sentuh-sentuh pula. Nak sebutnya gambaran bagaimana tak jaganya akhlak. Jaga pakaian. Tolong jaga bangunan badan kita. Rasulullah ajar, tolong jaga akhlak kita. Yang tua-tua tak pandai nak jaga muda. Yang muda-muda tak pandai nak jaga. Tulisan ni tolong jaga. Allahu Akbar. Kalian orang yang ada Facebook, yang ada Twitter, yang ada segala tulisan-tulisan di wall masing-masing, ataupun kamu tulis di wall orang lain tersebut, kamu akan disoal di hadapan Allah terhadap tulisan itu. Jangan suka caci maki para alim ulama, jangan. Kalian pun tak hebat. Jangan ada di kalangan kita yang mencaci maki para alim ulama. Kalian nak minta maaf macam mana dengan Allah yarham Tuanku Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat? Kalian nak minta maaf macam mana dengan Allah yarham Tuanku Datuk Dr. Harun Din? Kalian nak minta maaf macam mana dengan dosa-dosa yang kalian tulis di wall-wall ini yang caci maki pada para alim ulama yang meninggal dunia? Yang hidup ni pun kalian tak sanggup nak minta maaf. Bagaimana kalian nak minta maaf dengan orang yang sudah menghadap di hadapan Allah? Bayangkan akhlak-akhlak kita ni. Kita bayangkan tertulis di dinding-dinding tulisan-tulisan yang bodoh yang kita tulis ni. Kita tulis dengan tulisan-tulisan yang tak baik tadi. Semuanya kalian akan jawab dan menjawab di hadapan Allah. Buruknya akhlak di kalangan kita. Ambillah kesempatan di saat mana Allah kurniakan kita tahun yang baru dalam kalender Islam ini untuk mengukuhkan 3 perkara. Bila kita mengukuh 3 perkara, insya-Allah kita tak akan menyesal. Di saat mana datang malaikat berdiri depan muka kita, malaikat dah mula sebut untuk nak cabut nyawa kita, kita ni akan sebut, selamat datang wahai malaikat. Aku tak sabar lagi untuk menghadap di hadapan Allah, kerana aku telah bersedia dalam hidup aku untuk menghadap di hadapan Allah. Seronoknya kita bila Allah tawarkan, malaikat tawarkan dalam kubur, siapa yang hidup balik? Mereka akan jawab, saya tak nak hidup dah. Memadailah sakit mati tadi menjadikan satu pengajaran yang paling berkesan dalam hidup saya. Dan orang mukmin tak ada seorang pun yang nak hidup balik bila dia sudah menghadap di hadapan Allah, kecuali mereka yang mati syahid di jalan Allah SWT. Orang mati syahid bila ditanya nak hidup balik, dia nak hidup balik. Kata tak rasa sakitnya mati syahid. Manakala orang mukmin yang lain bila tanya nak hidup balik, tak nak lah. Perit hidup. Perit hidup atas dunia ni, perit. Rasa nyeri mati tu terngiang-ngiang dalam hidup. Trauma ni sampai mana? Sampai bangkit di padang mahsyar Allah. Kerana saat mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ustaz, saya tanya Ustaz Mat pula sebab buat bicara kan. Buat bicara. Nampak gaya macam Ustaz Mat pun nak cerita balik ni. Apa pandangan Ustaz Ri lah dalam hijrah ni sendiri? Silakan Ustaz. Dia tanya kita pula. Baik, hadirin dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, itu satu penjelasan yang saya kira sangat mantap, dan kita pun
sudah dapat hasil daripada tajuk yang telah diberikan. Hijrah ni di mana kita sebenarnya? Kita duduk kat mana dah tadi? Apakah kita sudah pun memenuhi 3 perkara utama, 3 kriteria utama yang disebutkan oleh Fadil Ustaz sebentar tadi? Ini yang menjadi persoalan yang apa nama ni, yang perlu kita fikir-fikirkan, dan kita nak bawa balik pula ke dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah sebagaimana yang disebutkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, hijrah ni dah tidak lagi dah. Hijrah perpindahan daripada tempat, daripada Makkah nak pergi ke Madinah, hijrah daripada daripada perpindahan sebagaimana yang disebutkan Nabi itu dah tak ada dah. Kan? Yang adanya hijrah, jihad dan juga niat kita. Kan? Kita nak berubah, nak jadi apa? Kita nak jadi orang yang semakin hari semakin bertakwa kita kepada Allah, ataupun semakin hari semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar cerita-cerita kegerunan-kegerunan di saat kita nak menghadapi sakaratul maut. Kita dengar cerita-cerita di saat duduk di alam barzakh, di saat kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian kita nak ditentukan amalan kita tadi ni. Kita nak duduk, kita akan ditentukan min ashabil yamin, min ashabis sa'adah ataupun min ashabis syaqawah. Kita nak akan jadi golongan bahagia ataupun golongan celaka. Semuanya telah dikisahkan dalam kisah-kisah yang diceritakan sebentar tadi, yang sebenarnya boleh memberikan rasa gerun kita, rasa insaf kita untuk kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya tak nak ulah panjanglah Ustaz, daripada dengar cerita Ustaz. Jadi saya nak buka kepada tuan-tuan semua, mungkin tuan-tuan boleh bersoal jawab, mungkin tuan-tuan boleh tanya soalan-soalan yang berkaitan, sebab tuan-tuan nak jumpa pula Ustaz Ahmad Suki nak mari sini pula bukan senang kan. Jadi saya tak apa, sebab saya duduk di sini je, saya duduk di Dun Batu Cave ni je, saya duduk pun di kawasan saya saja ni kan. Jadi dalam tengah-tengah border antara Batu Cave dan juga Templar. Jadi saya boleh main bila-bila masa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya buka pada tuan-tuan, untuk tuan-tuan mungkin ada soalan-soalan yang tuan-tuan ingin bertanya kepada Fadil tetamu kita pada malam ini, dipersilakan. Ada mikrofon ke tu? Bismillah. Terima kasih Ustaz kerana memberi ruang untuk kami bertanyalah soalan. Jadi soalan saya Muhammad Ayub bin Abdul Razid. Dan soalan saya tadi, soalan saya nak kaitkan dengan apa yang Ustaz jelaskan tadi. Bagaimana kita perlu melakukan hijrah dalam konteks amal khususnya. Dan beri fokus kan, di mana dalam kehidupan moden ini bahawa kita memang mengabaikan, kerana masalah dia kerana sistem yang ada tu mencekam kehidupan kita. Sistem yang ada tu melingkari kehidupan kita. Sistem-sistem ni merupakan ism yang sebahagian ni sudah pun disebutkan Ustaz tadi lah. Tapi persoalannya bagaimana dalam keadaan kita ketekan dengan sistem hidup ini, kita nak melonjak hijrah dia supaya kita dapat keluar daripada sistem tu. Sedangkan sistem itu bergantung kepada kuasa, dan kuasa ni yang membentuk sistem. Jadi ini agak sukar. Jadi bagaimana kita secara individu dan secara jama'i kita boleh keluar, betul-betul keluar kan daripada sistem yang menekan ini. Ini satu persoalan lah, bagaimana kita nak hijrah supaya betul-betul hijrah kita kepada akhirat tu benar-benar kita mantap. Kadang-kadang kita ada keinginan nak berhijrah, tapi sistem ni banyak menekan. Itu satu soalan. Soalan yang kedua Ustaz, hijrah dalam konteks hubungan dengan jihad. Kita tahu hijrah dari satu tempat ke satu tempat sudah pun tak ada lagi. Tetapi hijrah secara maknawi tadi iaitu hijrah rohani. Tapi dalam nak
hijrah rohani ini apakah kaitannya dengan jihad misalnya? Jihad yang saya masukkan di sini bukannya jihad kita lah. Jihad dalam pengertian maknanya kita bersungguh-sungguh berjuang untuk berhadapan, untuk keluar daripada sistem yang ada pada ini. Saya rasa itu saja soalan yang saya kemukakan. Terima kasih Ustaz. Baik, ada 2 soalan. Saya minta 1 soalan lagi. Nak bagi cukup 3 soalan. 3 jawab sekali. 3 kita jawab sekali. Ada? Muslimat pun boleh tanya insya-Allah. Silakan. Ya. Mikrofon tolong bagi. Kalau boleh bagi tahu nama, bagi tahu daripada mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebagaimana yang kita semua maklum, iaitu kebelakangan ini akibat daripada kecanggihan kita, ilmu kita, pembelajaran kita dan sebagainya, seolah-olah membawa kita lebih jauh daripada Islam. Contohnya hingga timbulkan apa dipanggil term-term liberalisme, pluralisme dan sebagainya, seolah ada pandangan lain yang lebih baik daripada Islam, atau pandangan lain yang seolah mencabar Islam itu sendiri, kan? Mungkin apakah punca-punca jadi macam tu? Adakah kerana dia tidak faham, ataupun kerana dia merasa tidak cukup bukti dan sebagainya, atau kelemahan ilmu itu sendiri? Itu mungkin Ustaz berbagi pencerahan dari segi ni lah. Kenapa akhir-akhir timbul macam tu, sehingga timbul kita kata ada imam perempuan dan sebagainya, dan ada juga ikut. Itu yang pelik tu, walaupun kita tahu kan ada ikut. Dan yang ayah pin dan sebagainya, sehingga Ustaz dah berikut juga. Jadi benda ni susah. Macam mana kita nak kenapa berlaku begitu, dan apa yang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, saya tengok dalam Al-Quran itu sendiri banyak ayat-ayat yang kita kata mengingat kita masa kematian. Maksudnya kisah-kisah tu dia advance dah. Maksudnya dia cerita dahulu apa yang akan berlaku bila berlaku kematian nanti. Kita semua tahu kan, ada yang tahu lah, ada yang tak tahu kan. Jadi tapi masih tidak dapat kekuatan pada kita untuk mengubah kita menjadi Islam yang lebih mantap. Jadi di mana puncanya? Kerana kita baca tak faham, ataupun kita pendekatan kita perlu beza, maksudnya tadabbur Quran dan sebagainya. Dah lama kita tinggal, jadi tak sampai, kecuali yang datang masjid tu kita tahulah kan. Jadi keseluruhannya, termasuk sekali orang-orang yang mempunyai kuasa penentuan dan sebagainya. Okey, saya ingat cukup sekat itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita Ustaz jawab dulu. Silakan Ustaz. Tuan-tuan, saya dapati soalan yang ditanya tentang di kalangan kita ni, sistem bagaimana kita nak keluar daripada cengkaman sistem yang ada ini, supaya kita boleh benar-benar berhijrah dalam hidup kita ini sendiri. Sama juga dengan persoalan yang kedua tadi, tanya tentang hijrah di sudut konteks jihad, bukan jihad dengan qital, peperangan, tapi jihad dalam erti kata kita nak keluar juga daripada keadaan sistem tadi. Tuan-tuan, saya dapati dalam suasana kita sekarang ini, kita dicengkam dengan satu cengkaman dipanggil kebendaan yang besar dalam masyarakat kita, dipanggil materialistik di kalangan kita pada hari ini. Bila jatuh khilafah Uthmaniyah tahun 1924 dahulu, Barat mula masukkan dalam pemikiran umat Islam ini bahawa kita hidup tidak mulia dengan agama, tetapi kita dimuliakan dengan harta yang banyak. Kalau kita baca dalam sejarah Rasulullah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah mula betulkan pemikiran sahabat-sahabat. Betulkan pemikiran sahabat ini dengan cara bagaimana? Asalnya sahabat-sahabat sebelum daripada ni umat manusia mengkagumi dengan jawatan yang besar. Manusia ni kagum dengan rupa paras yang cantik. Manusia kagum dengan harta benda yang banyak. Ini kejaran yang berlaku. Zaman Rasulullah datang, Rasulullah betulkan yang ni. Rasulullah ajar kita tidak hidup mulia kerana harta benda yang banyak, tak. Allah tak muliakan kita dengan harta yang banyak.
kalaulah harta dia menjadi nilai ukur di sisi Allah, dengan harta yang banyak jadi mulia kita, maka mulia dah Qarun itu di sisi Allah. Qarun kan banyak harta dia, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam harta Qarun dan Qarun ke dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Ini cara diajar. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun dipanggil. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk carinya. Hidup ini anak sebutnya Rasulullah ajar sahabat-sahabat, kalian jangan jadi macam tu. Kerana harta jangan. Bahkan kalau perhatikan baca dalam hadis Rasulullah, ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin, misalnya contohnya Rasulullah sebut siapa-siapa yang jumpa dengan orang, dia hormat orang kerana harta dia, harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, dia hormat orang kaya kerana kaya orang tersebut. 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Islam ajar, jangan kamu ingat orang kaya, jangan. Yang kaya ni siapa? Allah. Yang kaya ni ialah Allah, bukannya manusia. Yang ni cara Rasulullah bentuk sahabat-sahabat. Hidup ini kita kejar apa sebenarnya? Dalam hidup ini kejar jawatan. Rasulullah ajar sahabat-sahabat, jangan berebut pegang jawatan. Jawatan ini laisa tashrifan walakin taklifan. Jawatan ini bukan satu kemuliaan, tetapi satu tanggung yang kamu kena jawab di hadapan Allah. Jangan kita ingat kita pegang jawatan jadi mulia terus. Jawatan ini semuanya kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang pegang jawatan ini akan dipersoal terhadap kamu pegang jawatan ni, macam mana kamu menunaikan tanggungjawab terhadap jawatan tadi. Jangan kita rasa bila kita dah naik pegang jawatan ahli majlis, kita dah pegang jadi jawatan kuasa kampung, kemudian kita dah besar, dah naik kedudukan kita dan sebagainya, kedudukan yang ada di kita ni, kita jadi mulia. Allah tak pernah memuliakan dengan jawatan. Cara Rasulullah ajar, bahkan kalaulah manusia dimuliakan dengan jawatan, mana besar jawatan kamu dengan jawatan Fir'aun? Fir'aun kan besar jawatan, sampai peringkat Allah rakamkan kata-kata Fir'aun dalam Al-Quran. Bila dia rasa dia hebat, dia mengaku ya Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis terkejut, katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku jadi Tuhan. Dalam hidup ni dia rasa mulia dengan cara demikian. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Fir'aun? Allah tenggelamkan Fir'aun dan disimbolkan kezaliman. Hidup cekik darah orang, dia mampus pun cekik darah orang lagi. Sampai hari ni kan Fir'aun ni zalim. Kalau kita nak pergi tengok mumia Fir'aun, kena bayar 70 pound seorang. Cekik lagi darah anda. Maknanya zalim lagi Fir'aun sampai hari ni. Ni nak sebutnya lambang kezaliman. Habis tu kamu hidup ni, kamu kerja apa dalam hidup? Kamu rasa mulia-mulia kamu ni kerana apa dia? Kerana badan kamu cantik, rupa paras kamu cantik? Tak. Rasulullah kata, bukan kemuliaan dengan rupa paras ini. Kemuliaan, Allah tak mulia pun wajah kita macam mana, badan kita bagaimana, Allah tak pernah memandang kemuliaan pada diri kita dengan cara demikian. Kerana apa dia? Kalau dah kemuliaan itu kerana rupa paras, nescaya hinalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu kan hitam kulitnya, kemudian tebal bibirnya, kemudian kerinting rambutnya. Kalau kita baca dalam sejarah, ada lagi yang lebih teruk daripada Bilal bin Rabah. Tapi Bilal bin Rabah ni, Allah jadikan kemuliaan Bilal ini daripada seorang hamba, Allah lonjakkan dia menjadi ketinggian dalam hidup, sehingga Rasulullah berjalan dalam syurga, kedengaran terdapat kaki Bilal bin Rabah di mana saja syurga yang Rasulullah masuk. Nak sebutnya Bilal, sehingga kan azan dia kedengaran di arasy Allah, bergegar arasy Allah dengan azannya Bilal bin Rabah. Baca dalam sejarah, ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Bilal bin Rabah. Ada. Siapa dia? Yang disebut dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Disebut Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ni jauh lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Mana hitam semua, bukan hitam biasa, hitam metalik disebut demikian. Nak sebut, tapi waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Ni kehebatan yang Allah jadikan. Kemuliaan kita ni sedang mengejar. Rasulullah bentuk sahabat-sahabat.
Sahabat-sahabat ini Rasulullah ajar. Ada lagi yang lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'adz. Siapa dia? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu anhu. Tuan-tuan baca dalam sejarah Julaibib. Macam mana Julaibib? Waktu mana dia gugur syahid, Rasulullah cium dahi Julaibib. Sampai Rasulullah sebut, wahai Julaibib, kamu sebahagian saya sebahagian kamu, wahai Julaibib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan mereka. Nescaya tidak akan lahir sahabat-sahabat macam Mus'ab bin Umair dan sebagainya. Semua ni gambaran-gambaran bagaimana orang yang mula Rasulullah mula betulkan jalan hidup. Hidup kita ni mulia bila? Bila kita ada agama. Bila kita ada agama, bila kita takwa. Takwa yang lahir daripada jasad kita ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu bila dia sudah ada takwa pada diri dia. Sehingga kan kita diajar muliakan orang yang bertakwa ini. Mula dialihkan hidup. Kamu kena jaga orang ni. Orang ni bukan sembarangan. Allah bagi kelebihan tertentu pada orang-orang yang Allah jadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sampai peringkat disebut siapa orang bertakwa begini. Disebut lagi orang bertakwa ni orang yang wali Allah. Wali Allah. Bahkan keluar hadis kursi sebut man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang buat khianat pada wali aku isytihar perang dengan mereka tersebut. Siapa wali ni? Wali ni kita pun tak tahu. Jangan pula kita lepas pada mengaku lah pakai name tag, saya wali Allah ni. Ni bukan wali apa? Wali band. Wali band. Wali band je dia. Nak sebutnya yang kita ni dalam hidup kita ni, biar kita ni naik sampai kita ni menjadi wali Allah, yang kita pun tak perasan kita ni wali Allah. Ini kemuliaan dalam hidup. Sayang bila Rasulullah bentuk sampai tahun 1924 gugur pembentukan yang dibentuk oleh Rasulullah ini. Rasulullah dah bentuk lama ni. Bentuk sampai tahun 1924 naik satu sistem sekular dipanggil. Sekularis yang dibawa oleh Kamal Atatürk, yang digelarkan dalam sejarah kita, dalam buku-buku sejarah bapa Turki moden konon-konon. Digambarkan anak-anak kita belajar ni tentang mengenai bagaimana Kamal Atatürk membangunkan Turki. Bangunkan dengan sistem satu pahaman dipisahkan di antara kehidupan dengan agama. Agama mesti diasingkan. Jangan terlibat dengan kehidupan. Da'ma li kaisar walillahillah. Tinggalkan agama ni untuk orang yang belajar agama saja, manakala pemerintah bagi kepada orang yang memerintah saja. Dipisahkan. Mereka menyangka sistem ini boleh bertahan sampai 100 tahun. Rupa-rupanya tak sampai 100 tahun. 75 tahun ke 79 tahun gugur sistem ini. Orang mula rasa kesedaran untuk kembali beragama. Rasa kesedaran ini gugur. Saya dapati dalam sejarah kita buat perbincangan di kalangan ustaz-ustaz ini. Kita bincang di mana gugur bila? Tahun 1990. Sistem sekularis ini gugur. Dan berjaya dalam keadaan ini, kita mula bangkit balik. Umat Islam mula bangkit balik dengan sistem Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bagaimana? Tapi sayangnya bila kita cuba bangkit, barat melihat ini bahaya. Ini bahaya ni. Kebangkitan ini menjadi bahaya. Lalu diserapkan sistem yang disebut dengan sistem liberalis. Pahaman liberalis dimasukkan bila bangun umat Islam di Algeria, lalu ditangkap yang disebut dengan pimpinan di sana, Abbas Madani. Tuan-tuan ingat dahulu bila kemenangan umat Islam di Algeria, kemudian kemenangan umat Islam di bumi Turki, Najmuddin Arbakan, kemudian kemenangan yang terakhir, kemenangan umat Islam di bumi Mesir, dan kemenangan umat Islam di tempat kita ni kemenangan umat Islam di bumi kita ni sendiri menjadi mata pandang di kalangan barat. Dia nampak yang ini jadi bahaya. Benda yang mereka akan lakukan, mereka masukkan racun-racun yang disebut dengan liberalis. Diliberalkan saja pandangan ini, termasuk yang berlaku liberal ini berlaku pada siapa? Pada umat Islam di bumi Indonesia. Indonesia dalam satu rumah ada bapa yang beragam Islam, ibu yang agama Kristian, kemudian anak yang Kristian yang bau ni mati, seorang pelakon bau ni. Kes yang berlaku ini dalam keluarga boleh bercampur semua, satu keluarga. Ni ajaran apa ni? Liberalis. Semua agama membawa kebaikan, katanya mereka. Semua agama membawa ke syurga. Dan dicuba dimasukkan di Malaysia. Mereka tak berjaya kerana ramainya di kalangan ustaz-ustaz ni tahankan lagi. Ustaz-ustaz ni bagi tahu jangan terlibat dengan pahaman liberalis.
Tuan-tuan jangan terlibat dengan pahaman sekularis. Tuan-tuan jangan terlibat dengan pahaman nasionalis. Jangan masukkan unsur ini. Kalau tuan-tuan campur yang ni, tuan-tuan akan musnah keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang perlu kita ada? Kita tanya, macam mana kita nak keluar dalam suasana ini? Benda apa yang perlu kita ada dalam masyarakat kita? Yang pertama, saya kata, di kalangan kita jangan berhenti untuk kita belajar dan belajar. Belajar. Kalau kalian berhenti belajar, kalian akan menjadi kurang ajar dalam hidup. Jangan kita berhenti daripada belajar. Kalau yang pertama, kena belajar. Betul lah Al-Quran mengajar pada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar ni minal mahdi ila lahdi. Daripada kita mulai lahir sampaikah kita menghadap depan Allah. Dalam hidup kita ni menuntut ilmu. Jangan berhenti daripada menuntut ilmu. Tiada istilah dalam hidup kita, istilah yang disebut dengan apa dia? Istilah untuk kita pencen daripada dalam beribadah. Tak ada. Istilah kita ni menjadi hamba Allah sampai mana? Sampai kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Yang kalau kita nak keluarkan daripada keadaan ini dalam suasana materialistik kebendaan di kalangan masyarakat kita ni, tolong menuntut ilmu. Dia banyak sikit. Zaman kita ni di mana mereka momokkan balik kebendaan itu menjadi keutamaan. Mereka letakkan zaman kita ni nak tahu materialistik tak materialistik di kalangan kita. Cuba masuk meminang anak dara orang sekarang. Mesti orang akan tanya terus, kerja apa? Dia tanya. Kita jawab, kerja Bilal masjid. Dia jawab demikian. Bilal masjid je, tak ada kerja lain ke dia? Maknanya pandang lekehnya pada beragam. Dunia kita sekarang. Cuba kita baca hadis Rasulullah kan. Rasulullah kata, sah yang pertama, pahala dia sebesar seekor unta. Sah yang kedua, seekor lembu. Sah yang ketiga, kambing. Sah yang keempat, ayam. Sah yang kelima, telur. Orang kita tak nampak. Tak nampak dalam dunia kita hari. Cuba kita tukar. Siapa yang dapat sah yang pertama, dapat emas mata belalang, misal contoh. Sah yang kedua, dia dapat BMW. Sah yang ketiga, dia dapat pelana wisi. Kemudian sah yang keempat dapat motor kris. Sah yang kelima, basikal buruk, misal contoh. Tiap-tiap hari orang akan berebut berada di sah yang pertama. Kenapa? Kebendaan itu masuk. Kebendaan yang sedang meresap sekarang. Meresap di kalangan kita ni kuat. Ini kebendaan ini. Nak lawan kebendaan tadi dengan apa dia? Kita kena ada balik ilmu. Yang pertama mesti ada ilmu. Saya nak rangkumkan semua yang disebut tadi. Kemudian yang kedua, benda apa yang kita kena ada pada diri kita ni? Yang kedua, dia panggil himmah. Himmah ni kemahuan untuk kembali beragama. Kena ada pada diri kita rasa nak. Tahu saja tapi dia tak nak, tak boleh. Dalam Islam, naknya pada Islam, bagilah peluang ya Allah untuk Islam dilaksanakan dalam masyarakat ini. Ya Allah, nak perasaan nak ni biar ada dalam setiap jiwa di kalangan kita. Jangan kita ni rasa selamba, jangan pada diri kita ni rasa macam biasa-biasa saja. Tetapi bila kita nak pada Islam, biar ada rasa nak ni. Ada kan orang tanya pada kita, orang tanya, nak masuk syurga? Nak. Habis tu apa usaha? Tapi kalau tak boleh, tak payah je lah, dia sebut demikian. Tak ada kekuatan. Biar kita ni orang tanya, nak masuk syurga? Nak. Apa usaha? Saya cuba macam ni, saya buat macam ni, saya lakukan macam ni. Untuk apa dia? Ini tanda dia ada himmah. Dia ada perasaan dalam jiwa seorang. Kena bangkitkan di kalangan kita tadi dengan himmah, dengan apa dia? Dengan membaca sejarah-sejarah yang lalu. Ulama-ulama ajar demikian. Baca sejarah-sejarah di kalangan umat-umat dahulu. Macam mana nak suruh bangkitkan himmah ni? Baca Quran, baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena kerak di kalangan kita ni membaca Al-Quran dan membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana lagi nak suruh pada diri kita ni? Mulakan pada diri kita ni, tanggalkan perasaan untuk mencintai dunia, untuk menuju ke akhirat Allah. Belajarlah untuk banyakkan menginfak. Sedekahlah pada diri kita ni. Nak suruh kita ada himmah. Rasa nak ni, mula kita infak biar banyak. Harta benda kita sebut. Jangan kita ajar satu keadaan yang diajar oleh masyarakat kita dahulu. Simpan duit ni simpan untuk apa? Ramai kan dahulu dia tanya simpanan untuk apa? Simpanan untuk bekalan waktu tua, dia sebut demikian. Bekalan waktu mana tua? Kita tanya sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, dia sebut demikian. Baru nak tua, simpan harta untuk waktu tua. Dah sampai tua,
kita simpan harta, orang pun ambil harta dia pergi ke Amerika Syarikat. Melabur di Amerika Syarikat, memperkukuhkan ekonomi Amerika. Tak ada kerja dah tu dia panggil ni. Kita pula tu simpan, orang lain ambil pergi melabur dekat Amerika. Yang kita pula panggil negara China untuk melabur di negara kita. Nak sebutnya, bagaimana kita memikirkan cara demikian dalam menguruskan kehidupan kita. Tak, kita bukan simpan untuk bekalan waktu tua. Jangan simpan untuk bekalan waktu tua. Simpanlah untuk bekalan ke syurga. Ubahkan suasana itu. Ubah dalam hidup kita ni, suasana kita. Aku simpan duit ni untuk apa? Aku simpankan duit ni, harta ini untuk ke syurga Allah. Macam mana simpan untuk ke syurga Allah? Mula banyakkan infak. Semakin kita berusia, semakin banyak infak kita. Tak ada dah, kita simpan pun tak guna. Rasulullah sebut kan? Rasulullah sebut, kalian sahabat-sahabat, biasa tak kalian tengok orang yang sayang harta orang lebih daripada disayang harta dia sendiri? Sahabat-sahabatnya ada ke Rasulullah? Rasulullah kata bersepah orang demikian. Ramai orang yang dia sayang harta orang lebih daripada disayang harta dia. Sahabat-sahabat bingung. Rasulullah macam mana Rasulullah? Orang yang sayang pada harta orang lebih daripada sayang harta dia sendiri. Rasulullah kata dia simpan harta, suatu hari dia mati, masuk dalam kubur. Akhirnya yang dia simpan itu menjadi milik orang, yang dia sendiri dia kena jawab terhadap harta yang didapat tadi. Yang ni kerugian. Kamar mana kan orang kita kan simpan untuk tua. Dah sampai tua dah dia pun buat rumah besar. Rumah besar tak sesuai dah di usia dia tua. Tak sesuai dah dalam usia dan hidup dia. Mana orang kita bila dia simpan, oh dia kata tak apa, nanti pencen kita balik ke kampung, nanti kita buat rumah besar. Buat rumah besar, siap je rumah besar, tak puas hati lagi beli kereta besar, nak suruh puas hati lagi, nak puas hati lagi kahwin isteri baru pula di sana. Nak suruh ni masuk je dalam rumah baru tersebut, seminggu je meninggal dunia. Ramai kan demikian, dah meninggal dunia. Isteri baru kahwin ni, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula ambil kereta kita yang baru beli, raun kawasan kubur kita. Kita pun tengok macam-macam kereta ni. Tersebut demikian. Kalau dia raun saja, dia lalu saja tak apa, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu, Allah sakit hatinya kita dalam kubur. Nak sebutnya, kita ni kenapa kita sibuk untuk orang yang kita tak sibuk untuk diri kita? Biar ada himmah. Himmah ni lahir dengan apa dia? Bila kita banyakkan infak, bila kita dekat dengan para alim ulama, bila kita duduk dengan majlis-majlis ilmu, dia akan datang perasaan aku nak ke akhirat, sehingga kan kita dah mula rasa tawar dan hambar terhadap dunia. Kita dah rasa kosong. Orang cerita tentang juara Maharaja Lawak, tak kisah. Orang cerita tentang Liverpool kalah 5-0, tak kisah. Kita boleh sebut dalam hidup kita ni tak ada apa pun dalam hidup kita. Kerana apa dia? Yang penting bagaimanakah aku bersendirian dalam kubur nanti saat aku keseorangan. Dua. Yang ketiga perlu ada dalam kita nak keluar daripada sistem yang buruk ini. Yang ketiga apa dia? Tolonglah kita saling tolong kuat menguat di antara satu sama lain. Bagaimana nak kuat menguat di antara satu sama lain? Ikatkan diri kita dengan jemaah. Islam dia tak boleh bawa seorang-seorang. Tak ada dalam sejarah orang bawa Islam seorang-seorang, tak ada. Diri kita, alaikum bil jamaah. Ikatkan diri kita dengan jemaah. Bermula daripada jemaah mana? Saling kuat. Suami isteri ni ba'dukum awliya'u ba', saling kuat menguat. Isteri tengok suami, bang, abang saya tengok abang susah nak pergi semayang subuh berjemaah. Abang, pergilah bang. Umur kita pun dah berusia bang. Isteri ni nasihatkan suami. Suami diam saja. Saya sebut betul ni bang. Kalau abang tak pergi semayang subuh berjemaah, terlepas daripada pahala-pahala semayang subuh berjemaah, banyak benda yang patut kita dapat. Ini katanya isteri. Isteri bagi sokongan. Suami diam je. Ya tak ya juga. Jangan isteri pula yang saling yang melekehkan. Tengok je suami tak kopiah atas kepala, isteri mandang. Nak mana bang? Masjid. Abang dah insaf ya, dia tanya. Abang dah insaf dah. Jangan tak kuat. Kita kena saling kuat menguat. Bila dengar ada kuliah majlis ilmu, suami bagi tahu ada majlis, ada kuliah agama dah dekat masjid. Orang perempuan pergilah, kamu pergilah. Kerana ni khusus untuk orang perempuan. Lalu orang perempuan dikuatkan dengan sokongan daripada suami. Jangan pula suami tarik. Oh ya pergilah.
kita tengok cerita Korea lah, lagi baik daripada pergi dengar ceramah dan sebagainya. Ustaz pun cerita benda yang sama je dia suruh dengar. Yang menyebabkan kita tak saling kuat itu dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Tolonglah di kalangan kita untuk saling tolong menolong. Saya nak suruh tolong apa dia? Ni tolong bagi tahu. Orang yang tak boleh baca Quran lagi datang ke masjid, bagi tahu. Bagi tahu dia ke masjid, saya tak boleh baca Quran lagi lah. Tolonglah saya takut saya mati, saya tak boleh baca Quran. Biar dia menangis, duduk terdiam je dekat tiang-tiang tu, menangis esak-esak, tengok je Quran, riba je Quran tu, rasa sedih. Allah, aku tak boleh baca Quran, ya Allah. Tak boleh baca ni, dia menangis esak-esak. Dia berjumpa dengan AJK masjid, bagi tahu, tolonglah saya untuk saya selamat dalam kubur nanti, untuk saya selamat di padang mahsyar nanti. AJK masjid ambil senarai nama orang yang tak baca Quran, orang yang boleh baca Quran, tolong senarai juga. Siapa yang tak boleh baca Quran, tolonglah orang yang tak boleh baca Quran. Rasulullah sebutkan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kamu siapa yang sibuk dia belajar Quran dan dia ajar orang lain. Kita saling kuat menguatlah dalam masyarakat kita. Bagi tahu pada AJK, bagi tahu, tuan, saya tak boleh lagi baca Quran, tolong senarai nama saya, tuan, saya tak boleh baca. Siapa yang boleh tolong saya untuk saya baca Al-Quran Karim? Yang pula AJK pula jawab, saya pun tak boleh baca juga, katanya. Buat malu company je dia panggil. Maknanya kita jadi AJK macam mana kita Quran pun tak boleh baca. Maknanya biar kita saling kuat menguat di kalangan kita. Ni bukan masjid ni masjid New Zealand ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita saling kuat menguat dalam ni. Satu, AJK masjid tolong sama orang yang telah meninggal dunia. Tolong orang yang meninggal dunia, tolong bacakan doa untuk mereka, orang yang telah meninggal dunia di kalangan sahabat-sahabat kita. Tuan-tuan, kalau kita tak tolong mereka, kenapa Allah jadikan dia barzah? Sepatutnya kita meninggal dunia kan, kita meninggal dunia ni terus dia pergi ke akhirat, patutnya demikian. Tapi kenapa Allah buat barzah? Ulama-ulama jawab, barzah Allah jadikan dengan tujuan untuk orang yang hidup, tolonglah orang yang telah meninggal dunia. Tolong macam mana? Di kalangan kita tolong. Banyakkan pada kita baca doa, kita minta. Rasulullah sebut, Rasulullah ajar, bila seorang pemuda datang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya nak berbakti pada ibu saya yang telah meninggal dunia, ya Rasulullah? Sahabat ditanya Rasulullah, ibu saya dah meninggal dunia, tapi saya nak tolong dia macam mana, ya Rasulullah? Rasulullah jawab, kamu sambungkan silaturrahim terhadap kawan-kawan ibu kamu dahulu. Kemudian Rasulullah kata, berinfaklah di atas namanya. Kemudian kamu gunakan infak-infak tadi, kamu niatkan untuk pada mereka yang telah meninggal dunia tadi. Rasulullah sebut banyak cara. Kita pun sama, AJK masjid buat hari ni, kita pergi ziarah kubur arwah ahli maaf kita yang telah meninggal dunia. Misal contohnya pada hari pagi Jumaat ke dan sebagainya, kita baca doa, bagi salam pada ahli kubur, Assalamualaikum ya ahli kubur. Baca doa, antum sabiqun, kamu lebih dahulu daripada kami ini akan mengikut kamu. Kenapa kita tak boleh tolong mereka? Kenapa kita tolong orang yang hidup saja? Kenapa kita tak tolong orang yang telah meninggal dunia? Ini dipanggil saling kuat menguat. Satu, dikuatkan dengan jemaah. Dalam negara pula, tolonglah alim ulama untuk memartabatkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak biarkan selama-lamanya dalam keadaan kita dipimpin oleh orang yang tak boleh baca Quran, yang tak ikut pun Al-Quran dalam hidup? Kita ingatkan hidup atas dunia ni menjadi pemimpin ni untuk bangunkan jalan raya saja ke? Tuan-tuan ingat ke menjadi pemimpin ni untuk tegakkan tiang-tiang elektrik saja ke? Tuan-tuan ingat ke menjadi pemimpin ni sekadar untuk dia boleh hanya untuk sebut jadikan saya pemimpin pada kamu? Tak, pemimpin ini mesti dibawa sampai ke syurga Allah SWT. Tuan-tuan kena bersedia. Bila tuan-tuan menjadi pemimpin, katakanlah tuan-tuan pilih Ustaz Muhammad Ibrahim misal contoh, mudah-mudahan lah kan, mana dah tahu nak sebutnya. Bila tuan-tuan pilih dia jadi pemimpin di kawasan tuan-tuan, contoh yang mudah, di saat mana sampai di akhirat dia kena bawa tuan-tuan. Tuan-tuan akan jawab, ya saya dengan Ustaz Muhammad Ibrahim ni, kalau dia menyanyi lagu bulan, saya pun menyanyi lagu bulan. Nak sebutnya, maknanya dengan apa yang dibawa, kamu ikut. Dalam Al-Quran Karim sebutkan cerita ni, istabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bimul asbab. Allah cerita ni,
di akhirat nanti orang yang dipimpin, orang yang memimpin berlepas diri daripada yang dipimpin. Kenapa berlepas diri? Kerana ditunjuk saat mana suasana di akhirat Allah. Wa qala alladhina ittaba'u, katanya orang yang mengikut ni, dia kata kalaulah aku tahu macam ni, lau anna lana karrah, kalau kami boleh balik semula ke dunia, natabarra'a minhum kama tabarra'u minna, saya tak akan pangkah kamu sebagaimana kamu tak mengaku pada hari ini. Itu bahasa yang mudah lah nak sebut. Ini macam menyempin pula jadi ni. Tapi nak sebutnya, hidup kita ni dalam, saya sebut tadi, bermula dalam keluarga, bermula daripada keluarga, mesti hidup dalam keadaan berjemaah. Dalam keluarga berjemaah, kemudian dalam masyarakat berjemaah, dalam negara berjemaah, semuanya sampai berjemaah. Untuk menuju ke mana? Menuju ke syurga Allah. Kalau kalian nak suruh kita boleh keluar daripada ism yang berlaku dalam masyarakat kita ni, kembalikan balik Al-Quran dalam masyarakat kita. Kalau kita tak kembali balik Al-Quran dan hadis Rasulullah, ism yang disebut dengan pluralisme agama, pragmatism, kemudian pahaman sekularisme, ism ini menjadi agama-agama baru yang sedang dianuti oleh kalangan kita. Sehingga kan mereka boleh mentikaikan, bukan petikai ahli ulama saja, mereka petikai Al-Quran Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutnya gambaran bagaimana ism ini yang sedang mereka lakukan. Tuan-tuan jangan ingat ism ini tak terkait dengan keyakinan. Ism ini terkait dengan keyakinan. Bila tuan-tuan terkait dengan keyakinan, tuan-tuan jangan terlibat dengan ism ciptaan manusia. Jadikan diri kita sebagai orang yang termasuk biddin, pegang betul-betul dengan agama dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk kita keluar daripada saat yang demikian. Yang pertama soalan. Yang kedua, dalam Al-Quran banyak cerita tentang kematian. Kenapa orang kita tak ambil manfaat daripada cerita-cerita tadi? Yang pertama, kerana orang kita tak baca Quran. Orang kita rajin baca WhatsApp, orang kita rajin baca Facebook. Orang kita sekarang ni Quran tak baca. Ramai di kalangan kita ni malas nak membaca Al-Quran. Walaupun kita dah boleh baca, kita tak baca. Ramai di kalangan kita ni yang tak boleh baca, dia buat alasan saya tak boleh baca. Orang tanya kenapa tak boleh baca? Kenapa tak boleh baca? Saya benak sikit. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat dulu. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Nak sebutnya benak sungguhlah dia ni. Dia buat alasan dia tak boleh baca Quran. Yang boleh baca, dia tak baca. Yang baca, dia tak hafal. Dia malas nak menghafal. Padahal simple je. Misal contohnya, Rasulullah pesan pada kita kan, baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk sebelum tidur. Surah Al-Mulk ni, kalau kita hafal, tak panjang pun 30 ayat je. Rasulullah kata, siapa-siapa yang dibaca surah Al-Mulk sebelum daripada dia tidur, dia meninggal dunia malam tersebut, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan kubur untuknya. Ustaznya nilai surah Al-Mulk. Ada kita nak buat? Walaupun surah Al-Mulk ini ustaznya nilai. Dan bahkan banyakkan hadis-hadis cerita benda kebaikan-kebaikan surah-surah tertentu. Nak sebutnya kelebihan-kelebihan, kita tak buat. Hafal lagi tak buat. Orang kita hafal apa dia? Inna a'tayna, inna anzalna. Tu jadi hafal. Kalau dia solat dengan orang rumah sampai waladhdallin amin tu, orang rumah boleh anggap dah. Ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna kal kausar. Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Maknanya kita ni tak tambah pun hafalan dalam hidup kita. Apatah lagi amalan nak beramal dengan ayat Al-Quran Karim tadi. Yang kedua, masyarakat kita ni jarang didedahkan. Saya sebut, bila saya dijemput untuk cerita tentang Mau'izati dalam radio IKIM, saya dapat panggilan bertubi-tubi daripada ramai orang, termasuk menteri-menteri, termasuk dengan dan sebagainya. Telefon ni, ucap tahniah Ustaz. Ustaz telah cerita satu benda yang orang kita tak cerita pun keadaan itu. Orang kita asyik cerita tentang bagaimana nak bangunkan negara, bagaimana nak bangunkan yang disebutkan dengan bagaimana nak tar jalan raya, bagaimana kita nak suruh bangun pembangunan itu. Bagaimana dalam kubur, orang kita tak cerita langsung. Dalam kubur, tuan-tuan bayang, ejen insurans datang kan. Ejen insurans, dia datang, dia bagi tahu, Ustaz bayar tiap-tiap bulan 250 tiap-tiap bulan. Suatu hari Ustaz berlaku kemelangan,
Ustaz dikawal 32 penyakit kritikal. Ustaz kena penyakit-penyakit kritikal ni, Ustaz dikawal. Kalau Ustaz mati, terkejut, Ustaz selamat. 1 juta dapat Ustaz. Siapa yang dapat? Saya tanya. Siapa yang dapat? Dia kata keluarga Ustaz dapat 1 juta. Habis saya, apa saya dapat? Saya sendiri apa dapat? Ustaz dapat mati je. Ustaz dapat mati je. Kita bayang. Orang kita dipikir untuk orang hidup, dia tak fikir untuk orang mati. Mana kita terfikir tentang bagaimana dalam kubur? Kita ingat ke orang kita kan balut badan, kapan-kapan orang tibus dalam kubur, tibus dengan tanah, berakhirlah perjalanan hidup dia. Selamatlah disemadikan dia. Siapa kata selamat? Semoga tenang di sana. Semoga tenang di sana. Sedap dia buat doa dia. Semoga tenang di sana, damailah di sana. Siapa yang kata demikian? Kalau kita tak pernah bersedia. Sebab tu Rasulullah gambarkan, orang yang cerdik ni bukan orang yang hidup banyak PhD lah. Orang yang cerdik ni bukan orang yang rumah besar lah. Orang yang cerdik ni bukan orang yang mempunyai harta benda yang banyak. Rasulullah kata, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik di kalangan kami, orang yang sentiasa fikir, macam mana aku lepas pada mati nanti? Bagaimana aku dalam kubur nanti? Macam mana malam pertama aku di barzah nanti? Macam mana aku nak menghadap depan Allah nanti? Ramai di kalangan kita bela dalam bab ini. Tak payah yang tu, kita buat contoh kubur. Sekarang kan cuba tengok kubur-kubur ni jauh daripada orang ramai. Kubur-kubur ni, dulu-dulu kubur ni dekat dengan masjid. Kubur-kubur ni semua dekat masjid. Sekarang ni kubur kita terpengaruh dengan datangnya orang-orang Cina yang disebut, orang Cina dia kata kubur ni tempat sial. Kubur ni untuk tempat majal, disebut demikian. Mengikut feng shui mereka, kubur-kubur ni tak sesuai. Kalau rumah depan kubur, majal terus. Yang ni yang mereka ajar. Kita pun terlekat. Datang perancang bandar kita, belajar dengan barat. Barat bolak-balik, dia ada demikian juga. Kubur-kubur ni tempat yang kena jauh daripada orang dan sebagainya. Akhirnya buat kubur ni jauh daripada masjid. Bila dia nak azan, bila orang dalam kubur ni nak terima salam, bila orang dalam kubur ni nak terima doa nak yang saleh, bila dia dengar kata, bila orang nak ingat pada sesuatu dia, hidup kita bila berada ini banyak, ini kesan dia dalam suasana masyarakat kita yang menyebabkan kita hanyut terjaga sedar-sedar dalam kubur di kalangan kita. Mudah-mudahan kita tidak demikian dan kita sentiasa dalam kekuatan ingatan berterusan pada kita. Tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita nak kumpulkan sikit dana, tuan-tuan. Dana ni malam ni sebelum saya serah sikit ni, malam ni saya pohon sangat-sangat kita sedang buat kerja dakwah dan dirikan di bawah rahmat Malaysia ini. Saya sendiri dan Ustaz yang berhormat Ustaz Muhammad Abdul dan juga Ustaz Muhammad Ibrahim dan 2-3 orang ni kami kumpul rancang nak bangunkan tolong masyarakat ini sendiri. Kita nak buat di tempat yang jauh sikit, pendalaman dekat ni di Keratung. Kita pilih di Keratung Rompin ini, jauh di kawasan pendalaman ini. Kita nak kelas pusat tahfiz secara percuma part time ini. Kemudian kita nak buat motivasi percuma tempat tersebut. Kita memerlukan lebih kurang dalam 50,000 60,000 untuk memulakan program yang baik ini sendiri. Kita cadang seluruh Malaysia ni satu hari nanti ada tempat yang ni. Kita namakan Arca. Kita namakan dengan Akademi Rahmat dan Kecemerlangan Rakyat, insya-Allah. Kita nak bangunkan yang pertama ni, kita nak bangunkan di Rompin itu. Kita tak peduli tempat mana, yang pentingnya kita tengok ada tempat yang sesuai untuk kita nak bangunkan. Kita perlu dalam 50,000 60,000. Malam ni kalau dapat 50,000 60,000 selesailah masalah ni. Tapi nampak gaya macam ada harapan, nampak gaya ni. Mudah-mudahan beg pun nampak besar-besar semua bawa tu. Lepas pada ni kita akan letak tabung kat belakang kan. Ada tabung insya-Allah. Pakat-pakatlah beg-beg yang besar tu, kalau lekat-lekat beg tu letak dengan beg-beg sekali. Mudah terus. Mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada kita dan insya-Allah tuan-tuan tolong ambil pamphlet ni lah. Tuan-tuan tolong ambil pamphlet ni. Pamphlet ni tuan, kalau tuan-tuan tak ada tak bawa pun malam ni, tuan-tuan pergi ke Maybank, tuan-tuan pergi diri depan mesin tu, semayang sunat istikharah dulu, senang kata.
Nak impak ke tak impak, nak bagi ke tak bagi. Niat untuk arwah ayah, arwah mak kita dan sebagainya lah. Saya harap supaya dia akan jadi satu kejayaan dalam kerja-kerja dakwah ini sendiri. Kami ni begini dalam kerja-kerja dakwah ni, kita nak kembangkan lagi supaya orang Islam kita ni sedar hakikat bagaimana perjalanan hidup ini sendiri. Saya sendiri tuan-tuan, di bawah saya ada sekolah Ma'at Tahfiz. Saya bangunkan 5 buah sekolah tahfiz di bawah saya. Kos tiap-tiap bulan lebih kurang 200,000 lebih sebulan. Kita nak biayai guru, kemudian nak bayar pembangunan, pelajar, makan dan sebagainya. Kat luar nanti tuan-tuan akan jumpa kurma ajwa. Kurma ajwa ni saya dapatkan daripada Madinah. Kemudian satu lagi yang disebut dengan ni Habbatus Sauda. Semua ni dana untuk sekolah saya lah. Dan juga madu. Madu ni di selatan Thailand. Asalnya pelajar saya dia menghafal Quran. Saya pergi ke Thailand, saya dapati anak-anak yatim piatu. Ada ramai anak yatim piatu, bapa mereka ditembak mati. Saya ambil anak-anak tersebut, saya jadikan anak angkat. 22 orang je asalnya pelajar. Sekarang ada lebih kurang 400 lebih pelajar. 400 lebih ni pelajar ni, macam mana cara saya nak tanggung mereka? Saya minta mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Alhamdulillah, lebah tersebut bila hasilkan madu, mereka letak depan mereka. Mereka bangun sujud, doa pada Allah. Malam-malam mereka doa pada Allah. Mereka hantar madu tersebut untuk digunakan perubatan Islam. Saya gunakan dalam perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minumlah madu. Minum air madu. Madu tu dia muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Ada yang kena kencing manis teruk, dia minum madu, turun kadar gula dalam darah dia. Saya ni suara tak ada ni. Biasanya saya akan makan madu, dia akan kembali balik suara ni. Kemudian demikianlah, saya sendiri pernah kena batu karang sekali. Minum air madu tu keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu. Inilah satu-satu madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum je. Bawa balik madu satu lagi belakang parang lah jawapannya. Jadi tuan-tuan jangan lupa, kat belakang nanti insya-Allah kita akan sediakan tabung. Kita akan bentang sejadah kat belakang nanti untuk kita dapatkan sedikit, bukan sedikit, sebanyak mungkin. Tuan-tuan niat untuk arwah ayah, arwah mak, dan tuan-tuan niatkan mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan daripada dana-dana yang kita lakukan ini sampai pahala untuk mereka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, soalan yang telah pun ditanya, saya kira mewakili ke semua pertanyaan-pertanyaan yang terbuku di hati dan minda tuan-tuan semua. Mudah-mudahan dengan pencerahan, dengan motivasi yang kita ambil daripada Al-Quran dan Sunnah Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan dapat memanfaatkan dalam kehidupan kita, guna kehidupan kita semasa hidup kita di dunia, apatah lagi kehidupan kita ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Jawatankuasa Masjid At-Taqwa Selayang Baru. Terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor yang membenarkan program kita berlangsung pada hari ini. Terima kasih kepada NGO Rahmat Care, sebahagian ahli jawatankuasanya berada dalam surau masjid ini. Terima kasih kepada Jawatankuasa Rahmat Malaysia yang juga bersama-sama dalam menjayakan program yang begitu bermakna buat penduduk di sekitar kawasan Selayang Baru ini, insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada AK Audio Kuliah FB Live yang membuat siaran secara langsung untuk peminat-peminat Ustaz Ahmad Dasuki dan peminat-peminat serta pencinta-pencinta ilmu di seluruh negara, bahkan di seluruh dunia yang mengikuti perkembangan majlis ilmu seperti ini, insya-Allah. Terima kasih atas jemputan, terima kasih atas perhatian, terima kasih atas sumbangan-sumbangan yang bakal diberikan. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita di dunia, kita lagi di akhirat nanti, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada kelemahan kami. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Ustaz doa sikit Ustaz. Boleh. Ustaz baca doa. Dia orang nak dengar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا آمين. وارحمهما كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم تقبل منا صلاتنا آمين. ودعاءنا وقيامنا آمين. وركوعنا وسجودنا آمين. وتمم تقصيرنا يا الله آمين. إنك أنت التواب الرحيم. آمين. يا أرحم الراحمين آمين. برحمتك نستغيث. آمين. يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث. آمين. أغثنا يا رب العالمين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. آمين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين.